Hai, mula bisnes tanpa modal part 3. Alright, seperti biasa, nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmatic. So Greenmatic ni kita adalah platform tempahan kereta sewa di mana kami membantulah pelanggan-pelanggan kami yang terdiri daripada pelancong, syarikat korporat dan juga agensi kerajaan untuk mereka mendapatkan perkhidmatan kereta sewa yang dijamin tip-top, bersih dan selamat supaya pelanggan-pelanggan kami dapat sampai ke destinasi dengan hati yang gembira. Alright, sekarang ni saya on the way nak ke Langkawi. So kita orang bermusafir untuk menuntut ilmu. Sekarang ni tengah tunggu Roro boat. Alright. So sementara menunggu, actually kita orang punya boat pukul 8. So sementara menunggu tu saya sempat buat live lah sekejap kan. Alright, ada tak yang mendengar suara saya dengan jelas? Kalau boleh dengar, cuba komen. Boleh dengar clear ke? Video semua clear? Alright, ada tak nak tahu macam mana nak mula bisnes tanpa modal? Ini part nombor 3. Alright, cuba komen sikit. Komen Alright, so mungkin tak lama yang sesi kali ni. Untuk yang part yang ni, saya nak cerita tentang macam mana kita nak identify siapa sasaran pelanggan kita. Ada 3 part kat sini. So macam bila kita buat bisnes, sebenarnya kita ingat kita ada produk, kita ada servis. So kita boleh jual dekat semua orang. Sebenarnya bila kita buat bisnes, bukan semua orang boleh jadi pelanggan kita. So ada pelanggan-pelanggan tertentu saja yang boleh jadi pelanggan kita. Macam kereta sewa pun, banyak orang dia buat silap. Dia buat kereta sewa, dia ingat semua manusia dalam dunia ni adalah pelanggan dia. Tu yang silap. Bila dia tidak jelas siapa sasaran pelanggan dia, dia punya marketing pun berterabur lah. So macam bisnes kereta sewa, mesti tahu siapa sasaran pelanggan kita, siapa yang perlukan kita punya servis. So kalau you jual produk pun sama juga, you kena identify siapa yang siapa sasaran pelanggan you. Bukan semua orang boleh jadi pelanggan kita. Alright. So yang pertama adalah you kena identify siapakah sasaran pelanggan you. Contoh kalau you nak jual produk kan, nak jual rendang daging dendeng, siapa sasaran pelanggan you kan. So that's why saya cakap, mula-mula kalau you baru nak start, you belum ada pelanggan, so sasaran pelanggan you adalah orang yang terdekat dengan you, family you, kawan-kawan, lepas tu orang lain lah. Tapi yang paling senang adalah orang yang dekat dengan you. Alright. Tapi dekat situ nanti you kena perhalusi lagi. Family tu apakah ciri-ciri dia? Macam umur dia berapa, kerja apa, gaji dia berapa kan. Sebab bukannya semua family kita boleh jadi customer kita. Alright. So dekat situ you kena identify. So mungkin orang yang jadi pelanggan kita tu bukan dia nak beli sangat pun, mungkin dia nak rasa je, mungkin dia nak dia nampak peluang. Dia mungkin aku beli ni, aku nak rasa, aku nak jadi ejen. So kita kena identify siapakah sasaran pelanggan kita. Alright. So nombor 2, kalaulah you boleh dapat buat jualan, you dah dapat pelanggan kan. Kalau you dah dapat pelanggan, so you kena tanya orang yang beli dengan you tu. Biasa orang yang dekat tak nak support. Okay. So maknanya dia tu bukan pelanggan kita. Kadang-kadang kita jual produk kan, lepas tu benda tu mahal. Alright. So maknanya dia tu bukan pelanggan kita lah kan. Alright. So kalau you promote and then you dapat customer kan, you dapat 1, 2, 3, mungkin 10. So dekat situ you kena tanya dia kenapa dia beli kan. Alright. So mungkin
Dia beli mungkin dia nak support you. Mungkin dia suka dengan you, kan? Dia suka dengan you, dia beli sebab nak support you. You kena tanya, kenapa you beli kenapa you beli produk ni? Kenapa you beli dengan saya? So mungkin kalau macam family, aku beli sebab aku nak tolong kau lah, kesian lah kat kau semua kan. So kita kena identify kenapa dia beli. Mungkin dia beli sebab dia nak cuba. Macam produk baru, macam best kan, aku nak cuba lah. So kena tahu apa sebab dia beli. Mungkin dia beli sebab bukan produk tu, mungkin dia nampak peluang. So macam produk ni kan, okay, kalau you jadi beli produk ni, kalau you suka, you boleh recommend. Kalau you recommend, you dapat commission. So you kena identify kenapa orang membeli. Alright. So nombor Waalaikumsalam. Lepas tu nombor 3, bila you dah dapat customer, you dah tahu kenapa dia beli apa semua, and then dekat sini you kena perhalusi lagi. Kenal pasti apa ciri-ciri pelanggan. Kan? Pelanggan ni actually dia ada dua lah. Kalau dalam sistem macam kereta sewa pun sama juga, macam jual produk pun sama juga. Macam saya buat kereta sewa, pelanggan saya ada dua, tahu. Pelanggan saya ada dua. Satu, pelanggan yang menyewa kereta. Tu dia sewa kereta, dia bayar duit. Satu lagi, pelanggan saya adalah saya punya lisensi. So setiap kategori ni dia berbeza-beza. So macam tuan-tuan yang jual produk sama juga. Ada pelanggan yang beli makan. Dia beli makan. Okay, so dia mesti ada ciri-ciri dia. Satu lagi pelanggan adalah bakal ejen you. So dua-dua ni berbeza. Alright. So dekat situ you kena identify. Kalau macam pelanggan yang membeli kan, dia ni lelaki ke perempuan, siapa yang banyak beli. Kan, you jual, you tengok. You kena senaraikan lelaki ke perempuan yang banyak. Alright. So mungkin perempuan yang banyak sebab macam produk yang kita jual ni, dia memudahkan. Macam dia sibuk kan, dia sibuk, tak ada masa nak masak apa semua, senang. Alright. Ataupun dia mungkin lelaki sebab dia tengok isteri dia sibuk apa semua, so dia nak kurangkan beban isteri dia. You kena tengok lelaki ataupun perempuan. And then kalau ejen pula, you kena tengok ejen tu, yang nak jadi ejen tu banyak mana, lelaki ataupun perempuan. So macam saya, ejen saya sama banyak, sama rata, 50-50. Alright. Lepas tu you kena tengok pelanggan you tu umur dia berapa. Adakah dia umur 20 tahun ke bawah, ataupun 20 tahun ke atas, 25 tahun ke atas, 30 tahun ke atas. So dekat situ, kalau you macam saya nampak lah, saya punya produk ni, yang beli kebanyakannya 30 tahun ke atas. 30 tahun. Tapi sebab saya tak jual satu-satu, saya jual dekat ejen. So saya tengok ejen saya ni kebanyakannya 30 tahun ke atas. Alright. Lepas tu kita tengok pula dia orang ni bujang ke sudah berkahwin. Kan. So macam saya, sebab customer saya adalah ejen, so majority saya punya customer adalah orang yang dah berkahwin. Bujang tu jarang lah, bujang. Tapi kalau macam customer tu yang membeli, yang untuk dia makan, you kena tengok lah, mungkin dia tu orang bujang kan, mungkin tengok mana banyak. So nanti bila you dah kenal pasti ciri-ciri pelanggan ni, bila you nak buat marketing, senang lah. Alright. Lepas tu you tengok dia ni kerja apa kan, kerja government ke, kerja swasta ke, berniaga ke, tak kerja kan. So macam saya, ejen-ejen saya kebanyakannya adalah kerja government. Kerja government lah. So diorang ni yang banyak menjadi ejen. Alright. So dekat situ saya dah tahu, kalau aku nak rekrut ejen, aku kena fokus orang kerja government. Sebab itu majority. Kenapa dia nak jadi ejen? Sebab duit dia tak cukup, gaji tak cukup, hutang banyak kan, beban kewangan banyak apa semua. So kita tahu, kita identify kenapa dia beli. Alright. Lepas tu dia punya pendapatan berapa, berapa dia punya gaji sebulan. Macam saya biasa jual dekat ejen. Majority saya punya ejen, dia punya gaji tu 3,000 ke atas. So bila saya nak buat marketing, saya dah kenal pastilah. Kalau macam orang ni bukan ciri-ciri pelanggan saya, so saya tak fokus ke dia. Sebab kalau kita cuba jual
produk yang tak sesuai dengan dia, dia takkan beli. Macam tadi cakap tadi kan, siapa dah Muhammad Haizat kan, you cuba promote, walaupun orang tu dekat dengan you, tapi benda tu tidak kena dengan dia, bukan ciri-ciri pelanggan yang kita nak, so dia takkan beli, dia takkan support. Tapi kalau produk yang kita jual tu memang benda tu dia perlukan, so mahal ke murah tu nombor 2. Alright. So macam saya nak tunjuk contoh lah. Contoh macam kereta sewa kan. Kereta sewa, saya selalu sebut apakah ciri-ciri pelanggan yang kita nak. So saya selalu sebut macam Greenmatic Greenmatic kita membekalkan kereta sewa kepada, kita ada 3 kategori pelanggan lah, pelancong, syarikat korporat dan juga agensi kerajaan. So saya ada 3 kategori pelanggan. Tapi sebenarnya yang pelanggan yang paling best sekali adalah pelancong. Alright. Daripada pelancong tu, dia bukannya semua pelancong saya boleh layan. Pelancong tu dia ada 2. Satu pelancong luar negara, satu lagi pelancong dalam negara. Maknanya international dengan domestik. So daripada pelancong ni, saya lebih suka pelancong luar negara. Kalau domestik punya pelancong ni, dia tidak ada kekuatan kewangan. Dia macam kita nak sewa, kalau kita cakap harga RM100, dia kata mahal kan. So tapi macam pelancong luar negara ni, kita jual RM100, dia kata murah. So macam company saya lebih suka pelancong luar negara. Okey. So luar negara pula kita perhalusi lagi. Dia bukannya semua pelancong luar negara tu adalah pelanggan kita. So saya suka pelancong yang sudah berkahwin, yang berkeluarga. Sebab pelancong-pelancong ni, kalau dia sewa kereta dengan kita, dia dari segi duit tu tak ada masalah. Kalau dia tak ada duit, macam mana dia nak kahwin kan. So dia dari segi kewangan tu dia okey. Lepas tu dari segi penggunaan kereta, dia orang ni sangat cermat. Sebab dia datang bawa family kan. So kalau dia sewa kereta tu, memang dia jaga kereta. So nampak tak, macam saya buat bisnes kereta sewa, saya pun ada sasaran pelanggan saya. Saya tak sewa kereta dekat semua orang. So kalau macam ada customer kan, dia nak sewa kereta dengan kita kan, lepas tu kita bagi harga kan, ui mahal lah. Maknanya dia bukan customer saya lah, dia bukan customer kita. Alright. Contoh macam saya pernah tengok video satu kan, penceramah dia cakap, kalau macam orang ni dia nak beli kereta, kan. So kita bawa dia pergi kedai kereta Ferrari. So pergi kedai kereta Ferrari, Ferrari cakap, okey, harga kereta ni 1 juta kan. So dia cakap, oi mahalnya. So dia ni sebenarnya bukan, Ferrari tu bukan tak sesuai untuk dia. Dia mungkin sesuai untuk Toyota, mungkin Proton, mungkin Pro 2 kan. So customer ni, kita kena jual produk yang sesuai dengan dia. Tapi kalau macam orang ni, orang kaya kan, dia ada duit kan, kita bawa pergi kedai Proton kan, memang dia rasa macam ni bukan untuk aku, dia nak Ferrari. So setiap customer ada produk yang sesuai dengan dia. So that's why saya cakap, bukan semua pelanggan dalam dunia ni boleh jadi pelanggan kita. So mesti ada, kita kena identify siapa sasaran pelanggan kita. Alright. So itu saja untuk pagi ni. Tak lama, sebab nanti saya nak naik ferry dalam pukul 8. So saya harap you belajar something daripada sesi pada pagi ni. Dan kalau you belajar something, boleh tak you komen saya jutawan. Dan saya doakan tuan-tuan semua yang komen, insya-Allah jadi jutawan. Boleh tak? Adakah you belajar something daripada sesi kali ni? And then sebelum tu, ada tak soalan? So insya-Allah saya sambung lagi esok. Okay, ada tak soalan? Nak pergi Langkawi Alright. Adakah you belajar something daripada video kali ni? JT Kuala Perlis. Betul-betul, JT Kuala Perlis. Saya nak pergi ke Langkawi, sebab saya bermusafir lah, nak pergi belajar. So doakan dipermudahkan. Saya 19, 20, 1, 22 4 hari saya berkelas dengan saya punya mentor. Alright.
Alright, dah ada komen. Thank you. So saya doakan siapa yang komen jadi jutawan. Okay. So nanti you tengok balik video ni. Ini video yang ketiga. Alright. Okay. Seperti biasa, esok kita jumpa 7.30 insya-Allah. Bye bye.